kembali bertemu lagi dalam Hard Chat Saving Life Series. Jadi hari ini kita nak berbincang mengenai tentang vaksin COVID-19, antara perkara yang hangat diperkatakanlah sepanjang tahun ini, dan pastinya minggu lepas sudah pun bermula program vaksinasi yang telah pun dimulakan untuk golongan orang biasa. Maksudnya secara sukarela kita boleh daftar vaksin AstraZeneca dan telah pun bermula proses vaksinasinya pada minggu lepas. Jangan lupa untuk kalau anda ada apa-apa soalan, boleh saja tanyakan terus di Facebook Institut Jantung Negara di bahagian komen. Nanti saya akan bacakan dan tetamu kita pada hari ini dan panel kita akan menjawab persoalan tersebut mengenai vaksin. Dan saya tahu sepanjang kita bersiaran daripada dahulu lagi mesti akan ada tanya tentang vaksin boleh ke tidak ataupun apa side effect dan sebagainya. Kami tidak menjawab dan hari ini siaran ini khas kepada anda untuk kita menjawab persoalan mengenai vaksin. Jadi bersama dengan saya Dr. Farina Muhammad Saleh, Consultant Emergency Physician Institut Jantung Negara. Doktor, jadi belum lagi terlambat untuk saya ucapkan selamat berpuasa. Lama kita tak jumpa. Kita jumpa tahun lepas, Doktor. Ya. Dan besok dah nak raya pun, Doktor. Ya, betul. Sekejap je. Betul. Jadi itulah orang kata kan, vaksinasi ni hangat diperkatakan sejak awal tahun lepas apabila kita memulakan program vaksinasi COVID-19 kebangsaan di peringkat kebangsaan, dan kita mensasarkan 70% daripada seluruh rakyat Malaysia pada bulan Februari tahun depan kita akan mendapatkan vaksin COVID-19 dan kita akan membentuk herd immunity ataupun immunity berkelompok. Dan pada lebih kurang dalam 2 minggu lepas dan minggu lepas telah pun dijalankan proses vaksinasi untuk AstraZeneca, jenis AstraZeneca kepada publik, khususnya di Kuala Lumpur dan juga di Selangor. Jadi mungkin secara mukadimahnya, Doktor, vaksin itu bagaimana bentuknya secara definisi dan juga kenapa immunity kelompok itu penting untuk kita capai ni? Terima kasih, Rizal. Panjang pula opening saya. Mula-mula saya nak minta maaf, saya bukan pakar vaksin ataupun pakar penyakit berjangkit ya. Akan tetapi disebabkan peningkatan penyakit yang baru ini, terpaksalah kami membuat bacaan yang lebih dan menjadi orang kata pakar dalam information ni ya. Okey, so soalannya tentang immunity ya. Immunity kelompok. Immunity kelompok. Okey, basically macam ni. Apa yang dimaksudkan immunity dan keperluan vaksin ya. Kita bukan perkara vaksin ni bukan perkara yang asing lagi. Daripada kita kecil bayi sampailah kita besar nak pergi umrah, nak pergi haji, ada keperluan untuk vaksin tu ya. Jadi saya rasa siapa-siapa yang dari lahir sampai ke besar ni mesti ada keperluan vaksin, dan kemungkinan besar sebahagian besar rakyat kita pernah mengalami vaksin ni. So secara basicnya vaksin ni ialah badan kita dalam proses melawan sesuatu penyakit itu, dan bagaimana kita nak melawan penyakit itu ialah sistem imun badan kita. Macam mana kita nak memperolehi immunity tu ialah dari segi vaksin tu, satu antigen, iaitu satu perkara daripada virus itu masuk ke badan kita ya secara kecil sahaja, dan badan kita mula mengingat antigen tu dan kita produce antibody, iaitu sel-sel yang melawan antigen ataupun virus itu apabila menjangkiti kita. Okay? So tujuan vaksin tu supaya develop antibody dan kita ingat kepada virus tu, dan apabila terkena jangkitan tu kita akan lawan virus tu. Okey, kepentingan herd immunity ni ialah kebolehjangkitan. Okey, bayangkan dalam 100 orang, kalau hanya 40 orang divaksinasi, maka lagi 60 orang tu boleh dijangkiti ya. Apabila dia boleh dijangkiti, dia pula boleh menjangkiti orang lain. Berbanding dengan apabila 90 orang menerima vaksin dan dilindungi, maka hanya 10 orang boleh dijangkiti dan menjangkiti orang lain ya. Jadi dia punya bayangkan kita kalau kita kena vaksin tu, seelok-eloknya lebih ramai lebih elok. Begitulah dia punya analogi ya. Okey. Dah pun ada soalan dekat Facebook kita, tapi sebelum kita pergi kepada soalan tersebut, saya rasa kita nak jelaskan sedikit lagi lah. Jadi kebimbangan masyarakat apabila untuk mengambil vaksin, terutamanya apabila ada laporan mengatakan ada kesan sampingan. AstraZeneca contohnya 0.00004% ada efek blood clot. Maksudnya apa? Darah tersumbat darah beku. Jadi kebimbangan masyarakat terhadap kesan sampingan itu. Ada juga yang demam selepas ambil vaksin. Jadi kenapa kesan itu wujud dan apakah faktor yang menyebabkan kesan sampingan itu wujud?
So sebenarnya Rizwan, apa ubat termasuklah vaksin ada kesan sampingannya. Kalau kita baca setiap ubat mungkin ada 10 atau lebih kesan sampingannya. So dia range daripada mild hingga ke severe, ya. Okey, so sama juga dengan vaksin, mesti ada kesan sampingan. Dia tidak ada 100% orang kata langsung tidak ada apa-apa kesan sampingan. Setiap benda mesti ada, ya. So kesan sampingan yang hangat diperbincangkan dengan AstraZeneca ni ialah yang Rizwan katakan itu, iaitu darah beku yang berlaku di saluran darah di otak ataupun di kaki dan sebagainya. Okey. So apabila vaksin dikeluarkan, ya, orang kata kita nak tahu apakah safety profile dia. Maknanya apakah kesan sampingan. Jadinya apabila vaksin ini disahkan selamat untuk digunakan dan orang-orang ramai divaksin, maka apa-apa kesan sampingan akan dilaporkan kepada jabatan masing-masing di negara masing-masing lah. Okey, dan dia akan monitor apakah kesan sampingan dan dia akan alert kalau ada kesan sampingan yang dirasa merisaukan. Okey, so yang kesan sampingan pendarahan beku ni banyak berlaku di negara-negara Eropah. Untuk pengetahuan Encik Rizwan, lebih daripada 130 negara menggunakan AstraZeneca. Antara negara yang tidak menggunakan dan tidak iktiraf sampai kini ialah negara Amerika sahaja. Okey, disebabkan laporan-laporan ini, maka researcher ataupun researcher akan tengok apakah kaitan kejadian ini dengan vaksin itu. Buat masa ni dia kata possible link sahaja. Okey, dan seperti yang Rizwan katakan, incidence dia 0.0004 ataupun 4 in a million sahaja, berbandingkan kalau kita terkena COVID, incidence untuk berlakunya pendarahan beku ni 16%. So cuba bandingkan risk dan benefit di situ, ya. 0.004 versus 16%, banyak beza dia. So dikata risk, antara risk dengan benefit lebih banyak benefit daripada risk. Okey. So, boleh ke doktor kita terus ambil soalan daripada Facebook? InsyaAllah saya cuba untuk jawab sebaik mungkin. Soalan pertama, dalam bahasa Inggeris, doktor juga boleh jawab bahasa Inggeris, tak ada masalah. Hi, what does a heart and stroke patient prepare for doctor before the vaccine? Okey, so untuk vaksin, ya, so Malaysia telah mengeluarkan guideline ataupun tata cara vaksin, ya. Dan guideline lama ada menyatakan bahawa kalau kita ada alahan yang teruk, ya, kepada apa-apa jenis makanan ataupun ubatan ataupun vaksin, maka tidak boleh mengambil vaksin. Akan tetapi guideline terbaru kata okey, dia lagi orang kata lenient lah. Maknanya walaupun kita ada alahan yang teruk kepada sejenis makanan ataupun sejenis ubatan, kita masih lagi boleh mendapatkan vaksin ini. Jadi bagi pesakit jantung dan pesakit stroke, ya, sebenarnya tidak ada apa orang kata special special precaution kalau hanya berpenyakit itu. Tetapi ada 3 grup pesakit yang perlu berhati-hati. Satu ialah pesakit yang mengalami alahan. Jadi doktor kena tanya lebih tentang alahan ini, kerana di dalam sesetengah vaksin tu ada orang kata substance yang boleh menyebabkan alahan yang teruk, ya. Okey, yang kedua ialah pesakit yang berkecenderungan untuk pendarahan. Inilah termasuk pesakit yang jenis macam penyakit hemofilia, senang berdarah, ataupun pesakit-pesakit yang mengambil ubat cair darah. So ini mungkin yang berkaitan dengan penyakit jantung sebab ramai yang mengambil ubat cair darah. So setiap pesakit jantung ni mungkin mengambil satu jenis, 2 jenis ataupun jenis yang special orang kata, ya. Kalau anda mengambil satu jenis seperti ubat yang paling common sekali orang kata aspirin, ya, ataupun nama trademark yang biasa orang pakai ialah Cardioprin. Kalau mengambil satu jenis saja, tidak ada apa-apa precaution, boleh mengambil vaksin seperti biasa. Tapi ada juga pesakit yang mengambil 2 jenis ataupun jenis yang terbaru. So yang ni perlukan surat daripada doktor. Okey, surat ni dinamakan pre-vaccination assessment lah, ataupun kita kena assess pesakit sebelum mendapat vaksin, dan seelok-eloknya mendapat surat ini daripada doktor yang merawat. Maksudnya kalau kategori masyarakat yang
dikatakan sebagai pesakit yang Pesakit. di bawah hospital, jaga hospital mesti mendapat surat daripada doktor baru boleh Bukan divaksin. semua, 3 perkara sahaja, sama ada alahan, kecenderungan untuk pendarahan, dan ketiganya adalah jika pesakit itu mengalami keadaan yang imuniti rendah seperti pesakit kanser, pesakit yang transplant yang memakan ubat untuk merendahkan imun sistem dia. Pesakit-pesakit ini juga perlukan surat daripada doktor yang merawat untuk memberi kebenaran untuk mendapatkan vaksin. Pesakit lain kalau penyakit darah tinggi ataupun kencing manis biasa-biasa ni sebenarnya tak perlu mendapatkan surat ini, boleh terus ke pusat vaksin masing-masing. Jadi adakah kesan tadi itu bergantung dan dia unik setiap orang, kesan sampingan itu? Okey, kesan sampingan ya. Sebab macam kalau kita dengar sebelum ini yang pengalaman yang sudah divaksin, ada yang demam, ada yang mungkin dia berkongsi juga kulit jadi merah dan sebagainya. Dia unik ataupun bagaimana? Okey, so untuk pengetahuan Cik Rizwan, IJN telah menjalankan fasa 1 di mana kami memvaksinkan frontliner, termasuk petugas kesihatan ya. Jadi kita boleh tengok sendiri dia punya kesan sampingan. Okey, bagi dos pertama yang orang kata common tu rasa pening-pening, ada yang rasa berdebar, dan tapi kebanyakannya tidak merasa apa-apa langsung. Okey, malah ada yang risau, kalau saya tak ada kesan sampingan, adakah saya mendapat imuniti? Sebenarnya dapat ya. Okey. Bagi pesakit yang mendapat dos kedua yang kita lihat ya, biasanya dia lenguh dekat lengan dia, dan mengalami sakit-sakit badan seolah-olah nak mendapat demam, dan ada juga yang demam. Okey, itu antara yang common jugalah. Dan kita nasihatkan, okey, duduk rumah, boleh makan Panadol, okey. Kalau ada kesan sedikit bengkak, boleh letak ais untuk kurangkan bengkak, dan kebanyakan mereka selepas sehari okey macam biasa. Saya sendiri pun terkena yang sama juga. Saya sakit-sakit badan, tapi bagi saya minor effect lah. Okey. Jadi kita sambung lagi soalan daripada Facebook ini. If take vaccine but cholesterol high cholesterol, tidak ada masalah. And they not aware about it, end up have a bad side effects. How to know this vaccine is suit for individual? Okay, so again ya, so these vaccines yang saya katakan tadi ya, penyakit kencing manis, penyakit darah tinggi, penyakit kolesterol, you boleh ambil vaksin ni, tidak ada kontraindikasi untuk vaksin tu. Hanya 3 perkara tadi yang saya sebutkan. Okey, soalan seterusnya, saya mempunyai 2 stem dan 1 bateri dalaman dan 2 penyakit kritikal lain. Bagaimana risiko untuk saya? Okay. Ini daripada Ibrahim Ali. Okey, bagi saya jika banyak penyakit kita pun tak sure ya. Saya rasa elok dapatkan nasihat doktor, dan jika perlu doktor tu akan keluarkan surat PVA ni ataupun pre-vaccine assessment form. Yang saya dengar kalau anda ada pre-vaccination assessment form ni menyenangkan bagi pusat pemberian vaksin tu ya, tapi tak semua perlukan surat ini, tapi jika anda berasa ragu-ragu, dapatkan nasihat doktor yang biasa merawati anda. Okey. Tadi doktor ada sebut tentang kesan sampingan, contohnya lemah-lemah badan, mungkin boleh ambil paracetamol dan sebagainya selepas divaksinasi. Ada juga rumours yang kita dengar bahawa kalau sebelum pergi vaksin tu nak buat precaution, makan dulu Panadol. Adakah betul? Dan kalau katakanlah betul, selepas daripada kesan sampingan itu demam dan sebagainya, berapa lama untuk kita recover balik untuk jadi sihat? So saya boleh ceritakan pengalaman sendiri juga ya. Boleh doktor. Okey, semasa injection tu memang bagi saya tak sakit langsung lah, jarumnya kecil sahaja. Macam kita inject vaksin-vaksin lain ya. Kalau vaksin Pfizer tu 0.3 ml sahaja, kecil sahaja dia punya jumlah isi padu tu ya. Jadi sebenarnya masa inject saya rasa tak ada apa-apa. Tetapi selepas mungkin 6 hingga 8 jam kemudian, saya start rasa lenguh, tapi tidak ada orang kata lenguh sehingga nak kena makan ubat. Jadi saya nasihatkan makan sebelum tu mungkin tidak akan ada efek sangat ya, sebab kesan dia mungkin later, bukan immediate. So saya tak sarankan dan tidak ada siapa-siapa akan sarankan untuk makan ubat Panadol sebelum injection. Itu yang berlega-lega dekat media sosial. Tapi kalau dah start develop symptoms macam sakit-sakit badan, okey, makan ubat. Dia nervous sebelum pergi. Tapi tidak disarankan, itu kata doktor. Okay. Soalan seterusnya daripada Chan, patient with BR asthma. BR asthma stand for? Asma lah ya. Can they have COVID-19 vaccination? Okay. So again, bronchial asthma boleh mendapatkan vaksin
tidak ada contraindication untuk pesakit asma untuk tidak mendapatkan vaksin asalkan asma itu under control. Okey, kalau kita tengah sakit asma, tengah kena asma attack ataupun berada dalam hospital disebabkan asma attack, maka it's not advised to get the vaccine then, akan tetapi you can get it apabila you sudah okey. Jadi pesakit di bawah selian IJN, adakah mereka perlu mendapatkan surat khas referral letter sebelum ke program vaksinasi ini ataupun bagaimana prosesnya? Okey. Yang saya katakan tadi, tak semua perlukan. Mungkin saya syorkan kalau ada list ubat untuk bawa list ubat ke pusat vaksin. Kalau tidak ada ubat yang orang kata ubat canggih-canggih mencairkan darah tu, selalu dia akan proceed sahaja. Okey, dia akan mungkin tanya pasal alahan, okey, ataupun penyakit-penyakit lain. Kalau they are happy, they will inject. Akan tetapi pesakit IJN mungkin ada ubat istimewa yang mencairkan darah tu, ya, especially pesakit yang membuat operation valve. Okey, mereka makan ubat jenis warfarin. So ubat jenis warfarin, kalau sesiapa biasa makan ubat warfarin untuk mencairkan darah ni, mereka akan buat ujian yang dinamakan INR setiap beberapa minggu. Okey, dan level INR yang orang kata acceptable untuk vaksin ialah kurang daripada 4. Okey, jadi pesakit yang memakan ubat warfarin mesti ada buku, kita panggil buku INR. Mereka pun very familiar sebab mereka selalu ambil darah, ujian darah, ya. Jadi yang pusat pemberian vaksin nak tengok ialah INR tu less than 4, maka tidak ada kurang orang kata kesan sampingan pendarahan atau bengkak di tempat vaksin, maka boleh mendapatkan vaksin seperti biasa. Jadi doktor dah sebut juga tentang pengambilan ubat tadi. Ya. Jadi pesakit yang memang ada pengambilan ubat harian, cycle pengambilan ubat, adakah ia berubah ketika vaksinasi itu sendiri? Terutamanya selepas side effect itu berlaku terhadap diri sendiri. Okey, kalau sebelum vaksin tu, kalau kita makan orang kata ubat cair darah sejenis lah, katakan ubat aspirin ataupun ubat yang dinamakan Plavix, ya, kita sarankan sebab dos ubat tu sekali sehari, kita sarankan makan selepas vaksin itu. Dan bagi mereka yang memakan ubat cair darah ni, kita minta orang tu inject slow-slow, ya, dalam 5 saat slow-slow. Okey. Seram dengar. Kalau orang tak biasa dengan jarum, 5 saat tu lama tu. Sekejap je. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, satu. Lagi satu, kita boleh tekan ke tempat yang kita kena vaksin tu selama 5 minit. Okey, sebab kita tak nak apa-apa orang kata bengkak dan sakit di situ. Dan yang ketiganya, selepas vaksin jangan kita pergi urut-urut main tenis, main badminton tu, janganlah. So kita rehatkan lengan yang kena inject tu dalam masa 4 jam. Pesakit kena mention lah dekat juru vaksin tersebut dia ada certain juru vaksin pun kalau dia dah baca guideline tu, semua terdapat dalam guideline. Okey, jadi dia dalam pun tahu. surat tu adalah referral letter jadi itu guideline pun dah bagi tahu, okey, inject slow-slow, okey. Tekan, ya, tekan lama sikit daripada orang lain. Kalau orang biasa inject dah okey. Kalau orang yang makan ubat cair darah ni mungkin tekan kepada tempat yang kena inject tu, dan jangan orang kata melakukan aktiviti lasak menggunakan lengan yang sama tu lah. Dalam bilik ni semua dah divaksin. Saya seorang yang belum divaksin lagi. Sebab itu saya rasa macam nervous sikit lah. Jadi doktor, ada soalan seterusnya ni. If planning for pregnant or under treatment for pregnant, can they take vaccination? Okey. So saya ada information tentang Pfizer vaksin. Okey, so Pfizer vaksin ni boleh diberikan kepada warga yang pregnant antara 14 hingga 33 minggu kehamilan, boleh diberi. Dan apabila kita berbincang tentang vaksin ni, kita bincang tentang risk and benefit. So katakan anda seorang pekerja yang pekerja frontliner, so risiko untuk mendapatkan penyakit COVID ni tinggi. Benefit untuk mendapatkan vaksin itu adalah tinggi. Risiko kepada bayi adalah sangat rendah. Tidak ada report tentang kecacatan bayi, ya, bagi mereka yang telah divaksin oleh vaksin Pfizer. Jadi boleh menerima vaksin kalau pregnant. Kalau planning for pregnancy, kita nasihatkan selepas vaksin jangan plan lah for at least about 2 to 3 months lah. Okey. Jadi kalau seseorang itu telah pun disuntik 2 dos vaksin, bila kita nak tahu kita sudah ada immunity tersebut? Okey. So actually selepas vaksin kita tidak membuat test untuk menentukan adakah kita imun atau tidak, ya.
Akan tetapi menurut segala kajian yang dilakukan, most of the vaccines selepas tamat dos kedua, 2 minggu selepas tamat dos kedua, maka anda telah mencapai immunity. Maksudnya okey dah ya. Ada juga report di mana orang pun tanya, kenapa ya saya baru saja ambil dos pertama saya terkena COVID sebab belum lagi immune. Dia melalui dia punya research tu, at least 2 weeks after second dose baru you reach dia punya level of immunity. Jadi setiap vaksin tu doktor, kalau kita boleh tengok tahap keberkesanannya bergantung kepada jenis vaksin. Macam Pfizer 97% lebih kurang, AstraZeneca kurang daripada tersebut. Jadi maksud katakanlah Pfizer itu 97%, adakah kita berkemungkinan untuk mendapatkan COVID-19 itu dalam persentage 3% tersebut? Okey. Saya cuba jawab sebaik mungkin sebab yang ni saya rasa ramai yang agak keliru tentang orang kata, dia kata efficacy ya. So Pfizer 95%, Sinovac 50%, AstraZeneca 70% efficacy dia panggil ya. So each of these vaccine ni dia at least kena ada 50% efficacy menurut WHO dan CDC lah ya. Apa maksud efficacy ni ialah maksud efficacy ni sebenarnya kalau risiko anda sebelum mendapat vaksin risiko ini reduced by 95%. Itu maksudnya. It's a bit more complex rather than saying that 95% akan selamat, 5% takkan selamat. Dan setiap vaksin ni dia punya test tu different population. Ada setengah vaksin seperti Pfizer dia test kepada healthcare worker. Jadi dia punya result ni depend on community. Kalau Rizwan tengok sekarang community kita banyak infection. Kalau saya test dia selepas vaksin, kemungkinan orang tu kemungkinan untuk dia COVID positif ada kan. Tapi kalau semua orang masa di community ni sangat rendah, maka kemungkinan untuk test menjadi positif tu rendah. Jadi bagi saya dan bagi researcher ni, anything above 50% sebenarnya okey. So comparison dia bukan apple to apple, dia tidak sama. So semua Pfizer, Sinovac, AstraZeneca is effective. Ya, tak boleh compare dia macam tu sebenarnya. Bukan kata saya dapat Pfizer jadi saya lebih selamat daripada anda yang AstraZeneca. Dia bukan macam tu. Dia lebih kompleks daripada itu. Saya harap penerangan ini memberi kejelasan kepada anda terhadap program vaksinasi kita. Jadi ini soalan seterusnya agak panjang, saya cuba baca pelan-pelan ya doktor. Okay. It is advisable to go for medical test before we go for vaccination. At least we know, especially among millennials whom are not from healthcare background, they feel they are normal but some really have bad experience after vaccine. Macam kita cerita tadi pasal kesan sampingan lah. For precaution to prepare an individual mentally and physically, it is advised to go under medical examination, as many scared after inject they pass away middle of night due to breathing problem, sesak nafas mungkin. How to prevent this doctor? Second question, once give birth, can lady take vaccine? Example, she give birth 3 weeks ago or 2 months ago. Okey. Ada dua soalan daripada dua sini. soalan yang bagus ya. So saya rasa yang pertama tu bukan soalan tapi satu komen ya. Dia kata better to take medical exam before you go for vaccine. Okey, mengikut guideline terbaru, anda boleh mendapatkan assessment daripada mana-mana doktor sebenarnya ya. Bagi pesakit kronik, saya syorkan pergi doktor yang biasa merawat anda. Bagi mereka yang sihat, kalau rasa you want a medical exam before your vaccine, boleh pergi ke general practitioner ataupun klinik untuk berjumpa seorang doktor dan mendapatkan nasihat daripada mereka. Tidak ada masalah kalau anda rasa lebih selamat begitu, boleh, tidak ada masalah ya. Dan saya pun faham memang ramai yang orang rasa anxious ya. Sebelum ni kita ambil segala macam vaksin, tak pernah bertanya, tak pernah buat medical check up. This particular vaccine, because of a lot of media exposure, ramai yang rasa agak gerun ya, agak gerun untuk menerima vaksin ni. Kalau anda nak mendapatkan nasihat doktor, mana-mana doktor boleh, dan kalau anda rasa itu yang seeloknya, tidak ada masalah ya. Soalan kedua, bagi mereka yang telah melahirkan anak, you can receive the vaccine as long as you're well ya. Salah satu orang kata apabila kita tengah tak sihat, maksudnya demam, batuk, sesema, kita nasihatkan delay the vaccine, because kita tak tahu time tu mungkin anda ada COVID pula, kita tak tahu kan. Jadi selalunya dekat pusat pemberian vaksin ni dia akan screen untuk temperature dan simptom-simptom COVID. Kalau anda demam dan ada simptom-simptom COVID, dia akan syorkan
untuk delay the vaccine sehingga anda sihat. Kan saya katakan tadi kalau anda ada antara kesan sampingannya ialah demam, rasa sakit badan kan. So apabila kita vaksin tu macam akan jadi lebih teruk lah. Jadi kalau siapa yang dah due for vaksin dah dapat tarikh semua tapi hari tu saya demam pula, saya batuk semua, saya rasa yang tu perlu delay vaksin ya. Bagi mereka yang breastfeeding ataupun selepas bersalin tidak ada masalah asalkan anda sihat ya, tidak demam dan sebagainya, anda boleh mendapatkan vaksin. Okey, doktor, satu situasi ni kita tahu COVID-19 ni dia bila dah masuk kat kita tak boleh detect lagi sehinggalah 14 hari lah. Jadi katakan dalam masa 14 hari itu dia pergi vaksin. Adakah vaksin itu boleh bertindak kepada dia ataupun macam mana keadaannya? Okey. Maksudnya dia infected sebelum vaksin? Sebelum tapi tak di-detect lagi. Maksudnya dia dah bawa COVID-19 tu kat dalam diri dia. Tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh sebenarnya. Sebab as I said just now, for the vaccine to be effective, you kena dia prevention. Dia bukan treatment dia prevention so dia bukan ubatan kepada COVID. Itu dia menolong kita untuk tidak mendapat COVID. Okey. Soalan seterusnya daripada Facebook ini, Ikhwan Nasi, bolehkah saya dapat vaksin sebab saya baru je buat bypass? Okey. Okey, bagi pesakit bypass saya rasa pesakit ini agak special juga ya. Bagi saya pesakit-pesakit ini at least first follow up. Selalunya dia akan follow up dengan pakar bedah itu dalam 4 hingga 6 minggu selepas surgery ya. Sebab kita tak tahu apakah komplikasi yang seterusnya daripada surgery itu. At least get one assessment from your doctor, and then kalau dia kata okey, masa itulah nak jumpa doktor dan tanya kesesuaian untuk menerima vaksin tersebut. Okey. Satu lagi situasi doktor, katakanlah dia dah disuntik first dose, selepas first dose itu dia terekspos dengan pesakit COVID-19 dan terkena dekat dia COVID-19. Jadi bila dia perlu ambil second dose? Okey. Okey, so yang ni detail guideline daripada Ministry of Health ya. Okey, kalau orang yang telah terkena COVID-19 ni, guideline menyatakan bahawa you're still not fully immune. So immunity dia variable from 50% to 80%. Kalau anda seorang yang berumur, immunity tu even lower. Jadi maknanya kalau anda dah seorang pesakit COVID, anda belum imun kepada jangkitan COVID dan masih boleh terkena kali kedua. Jadi kerajaan sarankan pesakit yang begini mendapat vaksin dalam 90 hari setelah infection pertama itu. Jadi itu guideline yang anda perlu dengar betul-betul. Soalan seterusnya ni, saya sudah 11 tahun makan ubat warfarin selepas pembedahan ganti injap di IJN. Saya tak tahu soalan ke bentuk penyataan okay. Jadi situasi dia boleh ke ambil vaksin? Soalannya macam tu kot. Okey, so yang saya explain tadilah tentang pesakit memang pesakit sebegini yang biasanya pesakit yang membuat pembedahan injap ni dia akan memakan ubat warfarin ataupun ubat cair darah juga, tetapi orang kata yang lebih kuat ya. Jadi mereka ni ada buku INR, itu ujian darah yang menyatakan tahap kecairan darah itu. Jadi yang boleh mendapat vaksin adalah INR kurang daripada 4. Boleh mendapatkan vaksin, tetapi pesakit ini bagi saya perlu mendapatkan surat doktor tadi tu, PVA slip tu. Okey. Soalan seterusnya ini, ada tak kesan teruk vaksin dan ubat CABG aspirin / Plavix dan darah tinggi? Boleh ulangkan sekali? Ada tak kesan teruk vaksin dan ubat CABG aspirin / Plavix dan darah tinggi? Kesan teruk daripada, maksudnya dia dah ambil ubat lah. So ubat cair darah. Ubat cair darah. So ini pun sejenis ubat cair darah juga, aspirin dan Plavix yang saya katakan tadi. So kalau makan salah satu sahaja, anda injek seperti biasa, vaksin seperti biasa. Kalau anda makan 2, lebih baik dapatkan surat PVA ni daripada doktor anda. Okey, itu dia antara soalan-soalan yang telah pun dijelaskan oleh doktor. Baiklah doktor, mungkin kita pun telah pun berada di penghujungnya. Panjang lah. Kalau cerita pasal vaksin ni boleh jadi panjang sebab ini yang sentiasa orang tanya. Macam doktor, sebelum ni kita ambil vaksin kita tak pernah tanya. Betul. Tapi untuk kali ni saya pun tiba-tiba rasa nervous. Tapi takut. Saya okey asalkan anda tanya soalan dan mendapatkan
maklumat yang betul, bukan maklumat yang viral ya. Tapi kalau ada orang tanya saya ini New World Order tu, saya tak boleh nak jawab. Oh, itu bukan. Itu bukan. Macam ni lah doktor. Biasa kita bersiaran dia tanya status halal haram. Kita tak boleh jawab lah. Kita bukan kapasiti itu. Nak tahu halal haram boleh pergi kepada JAKIM semuanya. Ya, betul. Ada bidang badan-badan tertentu yang meletakkan skop-skop tertentu perbincangan lah. Jadi terima kasih kepada anda yang terus saja bertanya. InsyaAllah minggu depan dan bulan ini fokus kita memang kita akan memberi kesedaran kepada anda tentang vaksinasi. Jadi sehingga hari ini doktor, mungkin sedikit informasi saya nak kongsikan. Sehingga hari ini lebih kurang dalam 702,000 masyarakat Malaysia telah pun diberikan dua dos vaksin dan 1.8 juta telah pun diberi 1 dos. Jadi kepada anda semua yang masih belum mendaftar MySejahtera boleh buat demikian. Sehingga hari ini juga lebih kurang dalam 41% masyarakat yang telah pun mendaftar dan mungkin selepas ini untuk AstraZeneca secara sukarela itu akan dibuka untuk negeri lain. Anda juga boleh berbuat demikian untuk mendapatkan temujanji vaksin AstraZeneca. Kalau macam saya, alhamdulillah saya mendapat temujanji saya 26 hari bulan selepas hari raya lah. Jadi selepas mendengar penjelasan doktor ni kurang sikit nervous saya. Apapun terima kasih banyak-banyak. Mungkin sedikit kata-kata akhir, harapan dan juga nasihat doktor untuk dalam kita nak ajak orang supaya dapatkan herd immunity ni. Okay. So bagi saya banyak perbincangan tentang vaksin ni, ada yang negatif, ada yang positif ya. Tidak ada benda yang 100% selamat dalam dunia ini ya. Kita naik kereta nak balik rumah pun bukan 100% selamat kan. So everything ada risk dia. Jadi kita kena fikir apakah benefit sejagat. Benefit sejagat ialah memerlukan at least 70% of population untuk mendapatkan vaksin supaya herd immunity ini berlaku dan kita semua terselamat daripada penyakit ini ya. Saya pun telah kehilangan teman rapat disebabkan penyakit ini dan mungkin anda juga ada kenalan yang telah hilang nyawa disebabkan penyakit ini. Dan kalau kita tengok situasi sedunia seperti di India dan sebagainya, kita pun rasa not worth it kan. Jadi kalau anda ada apa-apa keraguan, mintalah nasihat daripada orang yang boleh memberi informasi yang bertauliah. Okay. Dan kalau rasa-rasa tak sure information yang anda terima daripada WhatsApp dan sebagainya, jangan forward ya. Biasanya orang akan forward kat saya, tanya betul tak ni, baru dia nak forward. Saya rasa itu yang terbaik ya. Kalau anda rasa pilihan sendiri setelah berfikir panjang tidak mahu menerima vaksin, jangan pula menghasut orang lain untuk tidak menerima vaksin. Biar kita sendiri menilai kebaikan dan keburukannya sendiri. Ya, doktor. Ucapan hari raya lah. Esok kita nak raya ni doktor. Ya. Walaupun kita masih lagi berada di hospital ni. Tak apa. Besok kita nak raya. Ucapan hari raya sikit doktor kepada khususnya kepada pesakit-pesakit IJN. Okey, saya nasihatkan buat masa ni duduk rumah. Okay, ibu bapa saya tinggal lebih kurang 3 minit daripada saya, tapi saya akan duduk rumah kerana saya tidak tahu. Saya telah divaksinasi tetapi keluarga terdekat saya belum lagi divaksinasi dan saya mengambil iktibar untuk tinggal di rumah sahaja seperti yang disarankan oleh DG kita ya. Tak apa, saya fikir umur pun dah 40 lebih, dah 30 lebih tahun atau 40 lebih tahun saya menyambut hari raya dengan keluarga. Mungkin 1-2 tahun ni saya membuat satu sacrifice demi negara. Tak apa, saya duduk di rumah, saya akan WhatsApp call. Masih lagi saya telah menyempurnakan 30 hari Ramadan dan saya rasa celebration dia berpada-pada saja di sini. Betul. Saya pun nak ucapkan selamat hari raya kepada semua. Terima kasih dan juga saya mewakili semua kru IJN yang menonton kami setiap minggu. Terima kasih yang tak jemu-jemu juga, minta maaf zahir dan batin. InsyaAllah minggu hadapan kita bawakan lagi topik-topik menarik untuk kita bincangkan kepada anda. Jadi terus kekal mendengarkan dan juga menonton live ini setiap hari Rabu jam 3 sehingga 3.30 petang. Jadi selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita jumpa lagi.